والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sebuah hadis daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Hadithun sahihun rawaina fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Daripada Abu Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa, yaitu apa yang telah aku sampaikan. Hadis ini Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Arba'in, himpunan hadis 40 dia, bahawasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian disokong oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Apabila kita lihat hadis ini, jelas kepada kita, iaitu kita sebagai hamba Allah, kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib ke atas kita mengutamakan Allah dan Rasul, mengetepikan segala keinginan nafsu syahwat kita. Karena itu Nabi kata, yang Nabi sebut ini adalah wahyu daripada Allah. Tidak beriman siapa-siapa yang mengutamakan hawa nafsu dia daripada syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Contoh dia apa dia? Antara syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita, salah satu contoh dia kefarduan solat. Tiba-tiba dia utamakan hawa nafsu dia. Dia tak semayang, dia tidak solat. Dia nak memuaskan hawa nafsu dia semata-mata. Maka di sini Nabi sebut bahawasanya orang tersebut tidak beriman. Ulama kata iaitu tidak sempurna iman dia. Kemudian kalau kita lihat pada hadis yang lain, yang mana kita kena utamakan Nabi daripada keinginan nafsu kita, termasuk diri kita pun wajib kita utamakan kasih kita kepada Nabi berdasar kepada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Hisham. Dia kata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami satu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab, dan ketika itu Nabi memegang tangan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ramai-ramai sahabat Nabi pegang tangan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, maka ketika itu Sayyidina Umar kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Sesungguhnya kamu lebih aku sayangi daripada segala sesuatu kecuali diri aku sendiri. Maksud dia kata, mula sekali yang aku kasih diri aku, yang kedua itu barulah kepada kamu ya Rasulullah. Dia tak Nabi nombor dua. Dia kasih tak ke Nabi? Dia kasih, tapi dia letak Nabi nombor dua, dia nombor satu.
Apa jawab Nabi? Betul ke tak betul apa yang dia buat? Arti dia letak Nabi tu nombor 2, dia tu tak nombor 1. Dia kasih diri dia dulu, dia kata, lepas tu baru kasih kepada Nabi. Maka Nabi jawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Nabi kata, bukan macam tu. Kalau hang sayang kat aku, tak boleh tak nombor 2. La. Wallazi nafsi biyadih, demi jiwa aku dalam genggaman Allah Ta'ala, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga kamu jadikan kasih kamu kepada aku tak atas daripada kamu. Mana kasih Nabi tu tak nombor 1, baru kalau ada kamu nak sayang ke, kamu nak cinta, nak kasih diri kamu, tak tu nombor 2. Nabi tu nombor 1. Faqala lahu Umar, habis Nabi kata macam tu, dia ingat betul dah. Kan baguslah dia tak, dia tu nombor 1, Nabi nombor 2. Yang kan nombor 3 tu ayah dia, mak dia, keluarga dia, kawan dia. Dia rasa benda yang dia sebut dia buat tu benar lah. Dia nombor 1, Nabi nombor 2. Tapi Nabi kata tak macam tu. Kalau macam tu hang tak sayang ke aku, hang kena letak aku tak nombor 1, satgi hang nombor 2 apa ikut. Maka jawab Sayyidina Umar kepada Nabi, fa innahul an, sekarang ini saya sedang, saya faham, wallahi demi Allah, la anta ahabu ilayya min nafsi, sekarang ini demi Allah, kamu aku lebih sayang daripada diri aku sendiri. Maksud dia utamakan Nabi daripada diri dia. Ni Nabi panggil ni, dia sibuk, kita buat contoh. Nabi panggil dia sibuk, dia tinggal kesibukan dia pergi ke Nabi. Itu maksud dia utamakan Nabi daripada diri sendiri. Ni seruan Nabi ni, jihad. Loh, macam mana ni saya baru kahwin ni? Banyak sirah, banyak sejarah yang kita lihat. Dia tak peduli isteri baru dia, dia tak peduli rumah tangga dia. Ni Nabi panggil dah, maka aku kena keluar. Tapi tengok pada diri kita, kita utamakan siapa? Nampak? Diri kita dah tentu dah. Tapi yang lain, dengan binatang kadang-kadang sampai tak semayang, dengan kedai dia sampai dia tak semayang. Bukan tak boleh buka kedai, bukan tak boleh nak bisnes, bukan tak boleh nak berniaga. Nabi berniaga kan? Tapi bila seruan azan, kedai tutup. Dia kata tak dan pasal apa? Pasal besar kedai dia, lagi ambil masa agak kan nak tutup, tinggal pergi lah. Lepas lagi kalau orang masuk, orang rompak ke apa ke, yakin Allah ada kan? Begitu je. Maka apabila Nabi kata macam tu, dia balas jawab pula, dia kata sekarang ini kamu yang aku lebih kasih daripada diri aku sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tutupkan kalimat ini dengan al-an ya Umar, sekarang ini barulah betul wahai Umar, kamu sayang dengan aku ni sungguh-sungguh. Kamu sayang, kamu cinta kat aku ni sungguh-sungguh. Sebab apa? Tak Nabi tu nombor 1, baru diri dia, barulah yang lain. Ini kalau kita lihat dalam Quran, ianya lebih jelas dengan beberapa perkara yang biasanya kita duk suka, kita sayang, kita suka, sehingga setengah orang, dan saya rasa majoriti, membiarkan Allah dan Rasul begitu sahaja. Sebab apa? Sebab yang ni perkara yang dia anggap sebagai terpenting. Kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 24. Surah At-Taubah ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ni Quran ni, jangan duk rajin baca sahaja. Baguslah yang tak baca langsung teruk. Saya baca sungguh. Lebih baik lagi tadabbur. Kita tengok makna dia apa dia, cuba betul-betul memahami apa yang kita baca tu. Bila kita amat-amati, banyak manfaat yang kita boleh dapat. Ni ambil contoh apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah ayat 24 ini. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, in kana aba'ukum, jika bapa-bapa kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, saudara-saudara kamu, wa azwajukum, istri-istri kamu, wa ashiratukum, kaum keluarga kamu, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu bimbang kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kita dah baca, kita ulang dengan terjemahan. Sini kalau kita lihat ada 8 perkara yang memang manusia suka, sayang, kasih dan seumpamanya. Yang pertama, aba'ukum. Kalau maksud aba'ukum, maksudnya bapa-bapa kamu. Tapi tengok ke tafsir, dia kata termasuk jugalah, iaitu ibu-ibu kamu, start pada mak, ayah ke atas. Kan? Ada yang sayang kepada mak dia, sayang sungguh-sungguh, sehingga tak semayang, sehingga sampai tak tutup aurat. Dia mengetepikan hukum Allah dan Rasul ini, nak menegakkan syiar Allah Ta'ala. Dia tak peduli. Pasal apa? Sayang ke mak dia, sayang ke ayah dia ke, sayang ke tok wan dia ke, kira mak ayah ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa abna'ukum, sini terjemah dia anak-anak kamu. Dia tak kira lah anak lelaki ke, anak perempuan ke. Ni pun kadang-kadang merosakkan agama kita. Dia sayang ke anak dia, sama ada anak lelaki, sampai dia tak peduli hukum hakam Allah Ta'ala. Dia setuju semua apa anak lelaki dia buat. Anak perempuan dia tak kisah sangat. Ada yang lain pula, dia lebih kepada anak perempuan dia. Dia tak apa kisah anak lelaki dia. Maka kat sini tak kira sama ada anak lelaki ke anak perempuan ke, start daripada anak ni turun ke bawah, cucu, cicit, ciut dan sebagainya. Serupa tadi, daripada mak ayah sampai ke atas. Tok wan ke, ayah tok wan ke, tok wan kepada tok wan sampai ke atas. Kalau mereka duduk hidup lah kan, ada begitu. Ada setengah yang dan dengan tok wan dia, ada setengah dan, ada setengah tak dan. Dengan ayah pun kadang tak dan.
Ada tengok ayah hang, tak ada. Kan keluar-keluar tak ada yatim. Kan begitu. Ada yang sampai tok wan dia pusing-pusing ronda, depa keluarga depa ni kahwin awal. Kan itu yang dan tu. Kan dan sampai ke ayah tok wan tu, dia sampai ayah tok wan dia. Jadi ini bila kita lihat kepada syarah, kita lihat kepada tafsir, maka ni yang kita dapat. Bila sebut aba, maksudnya ayah mak pi ke atas, abna tak kira lelaki tak kira perempuan turun ke bawah. Sungguh kadang-kadang ni tok wan dia sayang ke cucu dia. Kita dia ingat kita ni anak, dia suka kat kita lah, kan, apa-apa kita lah. Kadang-kadang dia tak main sembang dengan kita, dia pergi turun terus ke anak kita, untuk cucu dia. Kan dia tak kira lah. Maka sebab itu bila Allah Ta'ala sebut di sini aba, maksudnya mak ayah ke atas, anak lelaki nak perempuan ke bawah. Kan maksudnya apa dia? Semua ni jangan sampai kamu lebihkan daripada Allah, Rasul dan perjuangan Islam. Wa jihadi fi sabilih. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ikhwanukum, saudara-saudara. Tak kiralah sama ada adik-beradik lelaki ke adik-beradik perempuan ke. Kan? Jangan utamakan mereka lebih daripada Allah dan Rasul. Oh, kita buat pertemuan dengan adik-beradik kita, telefon semua pakat mai. Tak apa, bila lagi aku lapang, oh kebetulan semua pakat lapang, seronok. Kan ni sembang ni harta pesaka ke contoh, tak ada kemenang dengan siapa kan, kita telitah macam tu, kita buat contoh. Ayah tak ada, mak tak ada apa dah, jadi kita mai kan bincang-bincang apa semua, hubungkan silaturahmi, anak hang bawa, anak aku bawa, kan ni sampai pupu pun tak kenal, begitu kan. Sembang-sembang seronok, makan, solat pun tak, kan, cakap pun kasar-kasar. Tak boleh cakap kasar sebab Nabi tak bagi cakap kasar, dia tak peduli lah. Bila dengan adik-beradik ni, dengan mengumpat, dengan fitnah, dan ini larangan agama. Kalau ikut ayat ni boleh tak macam? Tak boleh. Asal kita berhenti dulu, sekali kita sambung dah. Ni nak masuk azan dah, nak masuk waktu dah. Oh, yang lelaki pergi ambil wuduk kat luar, perempuan ambil kan hampak jadah. Oh, bagus macam tu, kan. Hubung silaturahim, rapatkan kan hubungan adik-beradik, di samping Allah Rasul diutamakan. Itu yang ketiga. Wazwajukum, sini dia terjemah isteri-isteri kamu. Maka tafsir habang kat kita bukan sekat isteri sahaja, bahkan suami-suami. Kan? Sebab apa? Sebab ada kalanya isteri-isteri seseorang itu melencongkan dia daripada jalan kebenaran, punya sayang ke isteri dia, sampai isteri dia buat apa semua betul. Tak apa, yang betul-betul ya, yang tak betul pun betul, kan. So isteri dia kata, abang saya rasa macam rimah pakai tudung, kan. Sekali nak tunjuklah rambut saya, buat mahal marin ni, nak tunjuk kat market, ikut suka hang lah, kan. Nak kata apa aku sayang ke hang, tak boleh. Sayang isteri boleh tak? Boleh, tapi jangan melampaui batas. Ni kadang berlaku, kan. Kalau jadi macam tu macam mana? Nanti kita akan jumpa tu ayat fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kan Ibnu Katsir kata apa dalam tafsir dia? Dia kata maksud ayat ini, Allah Ta'ala akan turunkan bala, bencana, malapetaka, azab kepada mereka yang mengutamakan isteri, mengetepikan hukum Allah. Dan ada setengah keluarga dia sayang kepada suami dia, suami dia buat perkara yang terlarang pun dia biar. Pasal apa? Sayang suami dia. Suami kata tak mau semayang, segan tiap-tiap hari nak semayang. Dia kata tak apa abang, tak apa, janji abang boleh hidup selamat dengan saya. Mana boleh macam tu? Merapu, kan. Laki tanya bini dah, ni macam mana? Aku kira kalau tak semayang marah.
Dia tanya bini dia, ikut suka abang lah, baik abang baik saya, tak baik abang tak baik saya, dua-dua terjun neraka besok. Apa cakap macam tu kan? Inilah yang kita bila baca nak kena faham. Sayang suami sayang, sayang isteri sayang, tapi jangan terlampau sehingga akan menghina hukum syariat. Berapa dah? 4. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, kaum kerabat, adik-beradik kan, atau kaum keluarga. Boleh tak kita nak sayang? Ni semua ni sebenarnya memang kita disuruh sayang, namun Allah, Rasul, perjuangan Islam letak di atas, di bawah tu baru yang ni sayang kepada keluarga, buat perhimpunan keluarga besar. Kan, saya pun biasa buat juga. Lama-lama sekali ni pun dalam grup keluarga ni depa buduk sebut-sebut dah, bila kita nak buat ni, lah kita buat 2006 kan. Ada yang tak kahwin masa tu, ada baru kahwin, masa tak ada lagi menantu, ada menantu dah lah ni kan. Ada yang rajin buat, tiap-tiap tahun buat, tiap tahun buat kan. Kerak dah buat, macam baru setahun dah. Jadi kita tak masalah, bagus lah. Kita kata jumpa adik-beradik tadi pun bagus kan. Dah ayah mak tak ada, hampa tak main langsung, pakat main, dengar-dengar pakat nak turun main seronok. Apatah lagi ini perhimpunan keluarga besar. Cuma jangan kita menghina Allah Rasul ketika perjumpaan itu. Seronok dengan adik-beradik apa semua, sehingga kan tak ada kait langsung dengan agama dalam perjumpaan kita tu. Tak boleh. Mau selit-selit sikit ni, adik-beradik kita ni yang ramai-ramai ni, daripada Tok Wan ni turunlah kita himpun pun kan, dengar kata 1/3 keluarga kita saja yang main, 1/3. Banyak ada mereka ni. 1/3 saja yang main, kira-kira pun kat 500 dah. Tu dia 500, 1/3. Aku kira kan, aku kira silsilah keluarga kita ni kan. Ni yang main ramai ni, apa ingat semua ke? Semua 500 semua dah. Baru 1/3. Kalau main semua 1,500. Tu dia kan. Begitu kan contoh kan. Tapi janganlah sampai majlis tu menjadi majlis yang lara. Kita lama tak jumpa, mai kita min joget lambak. Allah, min joget lambak. Hang bawa meja dia pasal apa? Ni aku bawa teruk. Ya Allah, min judi. Min judi, tengok-tengok belah sana siapa duk melelong, depa bawa kan. Satu tong depa bawa, betul apa pun tak tahu. Jangan macam tu lah, teruk sungguh. Tak apa, kami mengeratkan silaturahim. Bukan macam tu cara Islam suruh kan. Kita ada tak keluarga kita ni yang aku pun tak kenal kan. Itu yang kita buat jenis itulah, kita nak perkenalkan keluarga kita ni. Ada yang boleh duk buat kuliah ke, tanya macam tu, anak aku 3 orang kan, pencuti rumah seorang, ni anak aku ni macam mana, peminat belah tu pun tak tahu kan. Pencuti rumah seorang, imam muda pun ada seorang anak aku ni, perempuan, masuk da'i menang dulu. Macam tu saja. Buat selang-seli kita atur program. Lagi ada kuliah subuh, ada kuliah duha. Itu tuan-tuan kan. Barulah bermakna, bererti kan, perjumpaan keluarga kita itu. Wa ashiratukum. Berapa dah? 5. Yang keenam, wa amwalun iqtaraftumuha, harta kekayaan yang kita usahakan. Saya terjemah dengan kita lah, tapi sebenarnya Allah sebut ni kamu usahakan. Reja, macam-macam reja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya senang kita nak hidup, boleh himpun duit banyak dan sebagainya. Salah ke? Tidak salah. Bahkan Islam suruh kita bekerja. Tak boleh duk peluk tubuh, tak boleh. Walaupun kita main masjid, tapi Allah Ta'ala sebut apa dia? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard.
bertibaratlah kamu di muka bumi, cari kerja. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib kamu kat dunia. Ni semua ayat-ayat mengarahkan kita bekerja. Bila kita kerja sungguh-sungguh, ada pendapatan yang puas hati, mungkin kita boleh simpan, bersimpanan, itu tidak ada masalah. Ayat ini menceritakan masalah yang timbul apabila Allah, Rasul, perjuangan Islam tidak diendahkan. Himpun duit banyak, kaya-kaya, tiba-tiba kedekut, bakhil. Orang minta bantuan, tak ada. Dia kata, cari sendiri, aku dulu pun susah serupa hampa, tapi aku rajin, pemalas. Nampak? Dia jadi sombong kat situ, dia jadi angkuh kat situ, takabur. Rasa diri dia mulia apa? Dia hina orang lain, tu takabur. Jadi perkara ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ini, iaitu antara perkara yang berlaku di kalangan manusia yang sepatutnya tak boleh berlaku. Sekira kalau dia letak Allah Rasul paling bawah, sepatutnya Allah Rasul di atas. Maka kalau dia tak Allah Rasul perjuangan Islam di atas, kekayaan dia, harta dia semua berkat, dan setiap keluar masuk semua dia akan lihat, dia akan hitung, muhasabah, supaya apa? Selamat di akhirat besok, yang Allah Ta'ala akan tanya dengan dua persoalan bab harta ini, daripada mana yang kamu dapat, ke arah mana yang kamu belanjakan. Dia cerdik daripada awal, dia muhasabah diri dia sebelum Allah Ta'ala hisab dia. Kemudian yang seterusnya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, itu yang ketujuh. Kalau kita kira balik ni, iaitu perniagaan takhshawna kasadaha, yang kita bimbang rugi. Memang orang meniaga dia nak untung, melainkan orang yang tak berapa nak sihat, tak berapa cerdik, dia meniaga tapi dia tak mau nak untung. Dia kata rugi pun tak apa, janji meniaga. Siapa nak meniaga macam tu? Meniaga kita nak untung, patut tak mau untung sikit, nak untung besar, kan? Maka perniagaan yang kita tak mau nak untung kecil, apatah lagi rugi, tak mau nak rugi langsung, maka dia sibuk dengan perniagaan sehingga akan tidak solat, tidak jaga hubungan silaturahim. Ini semua salah. Maka berkat tak pekerjaan? Tidak berkat. Harta dapat berkat? Tidak berkat. Yang ni semua ni yang Allah Ta'ala maha mengetahui. Habaq dalam surah ni, ayat ni, perkara yang memang berlaku dan wajib kita cegah, kan? Macam mana nak buat? Allah, Rasul, perjuangan Islam tak di atas, barulah yang lain-lain ni kita tak sebagai sebagai panduan kehidupan kita yang selari dengan kehendak Allah dan Rasul. Yang terakhir, yang ke-8, wa masakinu tardawnaha, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Buat cantik-cantik, besar-besar, indah-indah, sana sebiji, sini dua, sana tiga, sini empat, macam-macam bentuk, macam-macam pesen, kan? Ada yang kaca keliling, ada yang batu keliling tapi kaca kat lantai. Naik tangga tu pun tangga kaca. Nak kata kaya sungguh ni, kaca biasa ni pijak reput pecah, kan? Kalau yang buat tangga tu kaca tu tebal, kan? Buat lantai pijak, orang bawah tak nampak atas. Orang bawah ni duk tak nampak, tapi yang kita duk atas tengok orang bawah. Tak syok macam tu, kok mereka nampak nanya kita, kan? Dan ini pengalaman saya lah, biasa masuk rumah orang kaya di Ampang Selangor, saya masuk, kan? Tengok kat luar tu pun tak boleh nak teka, berapa juta punya harga, kan? Bila masuk ni, kalau lari menyorok payah orang nak tangkap, kan? Kono dalam rumah tu, kono dilapis, ada lagi sini ruang bilik apa semua, sekali naik pula, ada lagi ruang naik pula,
berliku-liku dalam tu pun. Lantai bilik ayak saya masuk, ya Allah, dah bilik ayak kan, bagilah kemas sikit, kacau lah. Macam mana lah kita nak buka, macam mana kita nak londeh, nak mandi, kan. Saya turun tengok bangunan ni dia duduk kat mana, turun, tapi tanyalah kan, tanya orang gaji kat situ, pada orang gaji, ni saya bilik ni kan, bawah dia kat mana. Saya tengok dia kira macam batu blok, tak nampak langsung. Pada sana saya buka lampu, saya tinggal turun nak tengok tu, pasal kita buka, kalau tak buka lampu kita tak nampak kan. Buka nampak, buka tak nampak kan. Kita pun bimbang, masuk lagi dia perak patah lagi, terjun ke bawah. Itulah tuan-tuan. Tapi salah dah nak buat rumahnya? Tidak salah sekiranya kalau kita ni kuat pegang kepada agama, solat kan. Lepas tu bisnes kita maju, kita tak lupa orang. Zakat ada, wakaf kita buat, sedekah tu tak usah kata lah. Ya, sekitar tu yang miskin kepi rumah dia tak hampa. Dia selalu pula dia buat kenuri. Dia kata, ustaz, mailah selalu rumah saya, kita tak larat nak pergi kan. Lepas Covid hari tu, saat-saat PKP tu, sampai keluar ada hari tak tahulah kawan tu ada ke tak ada kan. Tapi dulu memang dia selalu dia kerak, sampai dia kata, apa ustaz ni tak main langsung, payah kita pun ada urusan kan. Begitu. Tambah lah ni pula baru yang kita kata boleh duk ngajak sana sini, kita pun nak pergi sana pun nak kena ada urusan yang memang penting, yang lain sama tu boleh pergi lah. Sakat semata nak pergi rumah dia tak syok. Baik tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, jadi pada ayat 24 ni ada 8 yang Allah Ta'ala sebut, dan ini berlaku kalangan kita ni. Dia tidak pentingkan Allah dan Rasul, Islam dia tak penting, dia utamakan ibu bapa dia utamakan anak-anak dia utamakan kawan-kawan, ikhwan, adik-beradik dia, isteri, suami isteri. Kalau isteri, suami dia lah, kalau suami, isteri dia. Letak Allah dan Rasul. Tengok waktu dah masuk, suami rehat ke, dia tidur ke rehat, abang waktu dah masuk. Tapi kalau dia warning kan, dia sedang, dia bukan lena, dia sedang, dia warning, dia habis. Sebagai seorang isteri ni banyak soalan yang orang tanya saya. Sebagai seorang isteri sakat tu kan, sampai dia kata apa, sekali tegur cerai. Tak mau ke tahap itulah kan. Lagi kita sudah ada hujah, esok akhirat Allah Ta'ala tanya, hang tegur ada ini suami sampai tak sembahyang, ni tegur, tapi dia ancam dengan perceraian. Maka saya stop. Allah tahu, dia tak hukum dah kat isteri tu. Tapi yang bimbang ni ulama kata, kalau isteri dia tak kata apa, mau dia duk ingat, dia duk fikir, rasa-rasa macam sehari dia marah, dia cerekah aku apa semua tu, aku tak mau, tak pernah langsung buka mulut, tiba-tiba macam-macam andaian dia, maka ni salah. Sehingga akan ada ulama keluarkan fatwa, kalau suami yang hanya solatnya kat rumah, dia tak mau, tak ada selera nak pergi ke masjid surau, tak ada. Bukan kata dia tinggal sembahyang, dia solatnya kat rumah sahaja, semata-mata. Bahkan isteri pula tak kata apa, kita perempuan, kita isteri kan, nak buat apa, biar macam tu. Maka ulama keluarkan fatwa, maka si suami itu hukumnya munafik, dan isterinya sekutu munafik dengan dia, tetap dikira munafik. Macam mana ustaz? Tak maulah macam tu, tahu hukuman kat atas orang munafik ni teruk. Dia tak maulah, tak mau kita buka mulut walaupun sedikit kan, sebagai hujah kita di akhirat besok. Tapi janganlah buka mulut masa kau tak lena, tak boleh lah kan. Laki duk kerong, dia main pelan-pelan kan, pelan-pelan
buat duk bisik kawan tu mana nak dengar, kawan duk tengah lena masa dia jaga, masa dia sedang. Sekali pun tak apa dah. Abang, mangkit abang solat, waktu dah masuk kan. Kita kadang-kadang tak berani, tak pergi dia cerakah, hambat sekali dia buat, suami dia kata apa? Alhamdulillah, untunglah aku kahwin dengan hang solehah, makasih. Nak buat senang, kita duk takut-takut, rupanya senang saja. Makasih tolong tegur ni, aku nak mangkit dah ni. Nampak? Tapi iblis lah, dia pandai, syaitan dia pandai, dia duk bisik yang bukan-bukan. Jangan nak cari pasal, jangan, dia perongoi. Dia perongoi lagi. Sekali nasihat dia, sekali dia penampak, sekali nanya, tak mau, maka sekutu perbuatan suami itu dengan dia. Akhirat sama dengan hukuman dengan suami dia tu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, apa yang kita sebut di sini iaitu berkaitan dengan keutamaan kasih kita atau cinta kita kepada Allah, Rasul dan perjuangan Islam. Wa jihadin fi sabilih, pada ayat tu, iaitu perjuangan Islam. Utamakan itu lebih daripada yang lain. Sayang ayah, sayang mak, tapi dalam perkara ini maka utamakan Allah Ta'ala. Utamakan Allah Ta'ala. Mak nasihat elok-elok, ayah nasihat elok-elok. Mereka orang tua, jangan duk kasak dengan mereka. Jom kita pergi semayang. Lama tak tengok ayah semayang ni. Kalau ayah dia kata, kalau hang sebut sekali lagi jangan duk pijak rumah ni, pakan daya kita sebagai anak. Tapi tak apa, ni sebagai hujah kita. Siapa yang kita buat, apa yang kita sebut, semuanya dirakam kan? Itu sebagai hujah kita akhirat besok. Tapi tak langsung biar kita anak diam sudahlah, kita isteri diam sudahlah, tak boleh kan? Tetap menanggung derita akhirat besok. Pasal apa? Pasal kita membiarkan kemungkaran, tak kira daripada siapa, maka kita wajib kan tegur. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, cuma dengan secara hikmah. Jadi begitu kita lihat pada diri sahabat Nabi, seorang demi seorang mereka utamakan Allah, Rasul dan perjuangan Islam. Seperti saya kata tadi, tiba-tiba dengar seruan jihad, tinggal isteri dia walaupun baru berumah tangga. Ada setengah hanya tak dan lagi nak bersembang, tak dan kan. Kahwin tu kira malam tu malam pertama, tiba-tiba saja dengar sahabat-sahabat panggil siapa nak turun jihad. Nabi arahkan siapa-siapa nak masuk berkumpul. Ni seorang sahabat ni keluar rumah, abang nak pergi mana abang? Isteri dia tegur, ni Rasulullah dah panggil. Tak ada nak bersembang, hang kampung mana dulu, sekolah rendah kat mana, tak ada lagi yang tu. Orang dulu lah, biasa orang dulu tak apa nak kenal kan. Orang lah kahwin kenal dah, kenal semua, dia habang semua lengkap, biodata tu dia lengkap, dia habang kat mak ayah dia. Ni ayah, ni bakai menantu ayah ni, masa ni umur dia 11 tahun, yang 11 tahun bagi kan apa punya cerita kan. Ni sahabat Nabi banyak macam tu. Akhir dia kata, banyak dia pun sebut kat Nabi apa dia, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah kan, ayahku, ibuku kan, tapi kami lebih utamakan kamu wahai Rasulullah. Nampak? Dia sebut mak ayah, tiba-tiba Nabi juga tak nombor satu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan 8 perkara ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 24 ni, kita kena hati-hati, kita kena berwaspada. Sebab apa? Sebab fatarabasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Orang yang utamakan 8 perkara ni, 8 kau Ustaz, salah satu pun sudah ada apa? Ada alasan tu Allah Ta'ala nak seksa dia, nak azab dia. Kalau 8 lagi teruk, salah satu daripada 8
Kalau tak ada langsung Ustaz, ni semua dia tak Allah, Rasul, Islam, lepas tu baru bawah. Bagus kan? Tapi ada orang yang dia sayang ayah dia bukan-bukan, mak dia sayang sungguh-sungguh, sampai kadang-kadang menyalahi perintah Allah. Tapi yang lain tak. Jangan buat pasal dengan aku. Allah Rasul tak nombor satu. Anak-anak jangan berani duk lawan Allah dan Rasul. Adik-beradik, isteri, pasangan dia, keluarga dia. Tapi kadang dia gagal satu kira kena juga azab. Kan? 8 ni masuk bersih 88 ni. Bukan kata 1 je Ustaz, 2 saja Ustaz, 5 je Ustaz, tak boleh. 88 ni mau Allah, Rasul, Islam tak di atas, baru yang di bawah itu 8 perkara ibu bapa dengan anak, dengan adik-beradik, dengan pasangan, keluarga dan seterusnya. Yang pertama itu bahayanya, sekiranya salah satu daripada 8 ini, pertama akan diazab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, mereka dicok sebagai orang-orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang derhaka lah, boleh kita sebut sebagai derhaka. Mau tak kita sebagai orang derhaka nak bertemu dengan Allah Ta'ala akhirat besok sebagai penderhaka? Tak maulah yang tu. Jadi bersihkan diri kita daripada label yang kita sebut sebagai penderhaka. Kemudian selamatkan diri kita daripada ditimpa azab seksa yang Allah Ta'ala janjikan. Siap-siap dah Allah Ta'ala habang. Maka 8 perkara ni hati-hati kita, berwaspada kita. Adik-beradik kita main nak jumpa, waktu kau solat berhenti solat dulu. Tapi kebetulan dia pun kata nak balik, waktu solat pun baru masuk, dia pun kata nak balik dah, tak apalah, layan Ustaz. Kalau mau pun seminit 2, begitu. Tapi kalau kita jenis duk jaga semayang di masjid secara berjamaah, ajak dia sekali atau tinggal, dia nak keluar aku nak pergi. Adik-beradik kita, adik kita ke, kak kita ke, tak apa, paduk aku nak pergi semayang. Tunjuk kata kita utamakan agama Islam ini, supaya kita tidak termasuk kalangan yang akan ditimpa azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya rasa setakat itu sahaja. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi